Allah, kita akan sambung pengajian PN kita hari ini. Mungkin akan masuk fi'il mudhari'. Kita tanpa membuang masa, silakan Teacher Aida untuk meneruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita teruskan. Macam biasa kita akan pergi terus kepada untuk hari ini lah, kita pergi terus kepada latihan kita semalam ya. Semalam saya dibekalkan dengan satu latihan 13 kan? Ke latihan 14. Jadi hari ini kita terus tengok yang tu lah. Melainkan kalau ada siapa-siapa ada soalan yang ni kan? Betul kan? Yang ni kita dah buat dah semalam. Jadi kita recap sikit lah. Apabila kita cerita tentang fi'il madhi, maknanya fi'il madhi ni boleh kita, kalau default dia ataupun kata asal dia adalah kalimah 3 huruf dan biasanya di akhir berbaris fathah. Memang di akhir berbaris fathah. Ini di awal dan di akhir berbaris fathah. Tapi dalam erti kata lain sebenarnya dia tak adalah tanda akhir, tak nampak. Kerana pelakunya tu tersembunyi. Dalam hal ni dhamir mustatir. Pelaku dia tak nampak. Jadi kita kata pelaku tersembunyi. Bila kita nampak macam ni, maknanya kalimah kata dasar ni kita terus terjemahkan telah apa oleh ia. Telah ... oleh ia. Jadi perkataan kata dasar ni banyak kali berubah tapi terjemahan dia tak ada perubahan lah. Telah sujud oleh ia dalam contoh ni. Kalau ada tanda akhir, waw alif. Sebelumnya tu baris dhammah lah. Waw alif. Kita jadi bunyi dia sajadu, telah sujud oleh mereka. Kemudian kalau ta berbaris fathah, sebelumnya sukun, dia akan jadi sajadta, telah sujud oleh engkau. Jika dia bersambung dengan tum, sebelumnya sukun. Ini mesti ada ni. Tiga tanda ni. Kemudian tum, dia akan jadi sajad tum, telah sujud oleh kamu. Kemudian sajad tu. Kalau sajad tu berarti sajad tu telah sujud oleh aku. Dia ni yang dikatakan tanda akhir itulah. Kita boleh tahu pelaku dia pada perkataan tu sendiri. Dalam fi'il, fa'il tu dah siap-siap ada. Setiap fi'il, fa'il, pelaku dan ada. Sama ada secara tersembunyi, tapi dia ada. Walaupun dia tersembunyi, dia lah namanya pun tersembunyi kan. Kita tak nampak dia. Ataupun yang dizahirkan. Maksudnya yang kita boleh nampak dia attach kat situ. Dia tersambung di situ. Jadi kalau nun alif, sebelumnya sukun, dia sajadna, telah sujud oleh kami. Jadi semalam kita dah tengok contoh. Ada lagi satu saya nak tambah. Kelas malam tadi saya ada tambah. Ini macam kita jarang jumpa tapi ada, bukan bermakna tak ada. Nak kata jarang pun macam mana dia tanda dia tak berbaris sukun. Tak aja yang sukun. Ni dia akan jadi sajadat. Dia akan jadi sajadat. Ini sebenarnya dikatakan dia tersembunyi juga. Dia sepatutnya dia dekat atas lah. Dia sepatutnya di sini. Di sini tu di mana? Di sini. Tambah. Tapi dia nak cakap tanda dia masih walaupun dia tak sukun, dia kata tersembunyi juga ya. Sebab dia ni, tapi terjemahan dia ialah telah sujud. Saya nak tuliskan. Telah sujud oleh ia. Tapi ia dalam hal ni ialah perempuan. Telah sujud oleh ia perempuan. Kalau tak baris sukun. Ini satu perkara yang saya tambah.
Hati jangan terperanjat pula. Tapi pattern dia sama. Konsep yang perlu kita ingati ialah dia ni kalau fi'il madhi, pelaku dia tu kita boleh nampak dan kita boleh terus tahu siapa yang buat tu. Sama ada lelaki ke, perempuan ke, ramai ke. Kita boleh tahu berdasarkan yang bersambung kepada kata kerja tu tadi, kata dasar tu. Ya. Okey, jadi bila kita dah nampak yang ni, kita dah buat pun latihan yang semalam ni, lebih mudah kan latihan ni. Kita terus pergi kepada latihan 14. Latihan 14 ni kita membiasakan diri kita dengan melihat kod ataupun legend lah. Boleh juga legend. Kalau FD sahaja berarti fi'il madhi yang tak ada. Kita tak nampak pelaku tu bersambung tersembunyi, yang mustatir. Jadi kita tambah terus, kita tambah ia. Berarti dia kata dasar. Contoh khatama. Jadi kata dasar dia telah mengunci, masa dia telah, pelaku dia ia. Telah mengunci oleh ia. Kalau FDR, FD kemudian ada palang R, berarti fi'il madhi dan pelaku dia mereka. Yang bersambung dengan dia tu kita tahu, nampak dah, adalah waw alif. Waw alif. Jadi kita boleh terus kata telah apa-apa, telah dot 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 oleh mereka. Kalau engkau lelaki. Ini biasa engkau lelaki, kita tak bubuh lah L tu sebab itu yang umum ya, yang most dia tu begitulah macam default dia. Yang default dia tu fi'il madhi palang i, maknanya tanda dia ialah ta. Kita tahu terus telah apa-apa oleh engkau. Kalau fi'il madhi palang KS, maknanya fi'il madhi tu dengan tambah oleh kamu semua. Apakah tambahan dia? Tum. Tum. Baru kita pun kata KS kamu semua. FDA fi'il madhi, kalau macam ni dia tambah dengan ta berbaris dhamma. Sebelumnya sukun. Jadi ada dot dot dot, telah oleh aku. Telah dot 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 oleh aku. Kalau FDK, telah oleh kami. Ini maknanya nun alif. Ini sebab apa nak ingatkan semula je. Telah oleh kami. Okay, kita cuba perkataan di sini. Boleh terus cuba. Macam mana kita nak buat ni? Kita highlight. Kita highlight kuncinya tu ataupun dia punya kod tu dan kita terjemahkan. Sa'altum. Yang mana? Fi'il madhi ke? Fi'il madhi mereka ke? Fi'il madhi engkau ke? Fi'il madhi kamu semua atau fi'il madhi aku atau fi'il madhi kami? Okey, cuba kita tandakan. F FD KS. KS. Ya, betul. FD KS. Jadi terjemahan dia? Terjemahan dia? Telah bertanya oleh kamu semua. Oleh kamu semua. Oleh kamu. Telah bertanya oleh kamu. Saya cakap laju sangat ke tadi? Tak. Boleh tak? Dapat kan? Okey. Kita teruskan boleh? Hari ni semua senyap juga. Ata'na. Yang mana satu? Telah taat oleh. Dia punya kod dulu. Kita tengok ada nun alif. FDK. FDK, betul. Jadi terjemahannya? Telah bertanya, telah Taat oleh kami. Ya, betul. Telah taat oleh kami. Okey, kita teruskan. Amanna. Okey, Ros. FDK. FDK. Terjemahkan. Telah beriman oleh kami. Telah beriman oleh kami.
Ini bukan kami ni, salah. Ini bukan kami. Jadi kalau siapa buat ni, salah. Dia FD saja. Oh, FD saja. Kalau kami, dia mesti ada alif. Nun alif. Tanda dia tu mesti nun alif. Okey, sebelumnya sukun. Kalau kami, berarti dia macam ni lah. Mana. Macam ni. Selalu dalam Quran dia tulis macam ni. Asal dia man-na. Tapi bila nun sukun jumpa dengan nun, kan dia jadi gunnah, masukkan dia bunyi tu, atau dia jadi syaddah tu lah. Amanna. Sebenarnya dua. Kalau kita penggal lagi kat sini, dia ada dua lah. Dua. Kita amanah, asalnya aman, lepas tu ditambah na. Telah beriman oleh? Oleh? Iya. Mana? Oleh ia. Betul. Okey, kita pergi yang bawah ni. Kharajta. Yang mana satu? Kami. Ta. Kharajta. Okey, tengok balik semula atas tu. Kalau ta berbaris fathah. Engkau. Ya, engkau. Ni kan benda ni macam tak susah sangat kan, tapi macam kita kena kejap kan tengok balik, kita ingatkan je lah. FD tu fi'il madhi. Tinggal lagi yang datang selepas palang-palang tu, itu dia punya pelaku. Pelaku kan kita kata dalam fi'il siap-siap ada dah. Fi'il ada pelaku pun ada. Ada fi'il dan fa'il sekali. Tapi fa'il tu bersambung dengan kata dasar. Jadi contoh yang ni. Ta berbaris fathah di akhir kalimah sebelumnya sukun. Jadi siapa tu? Kalau ta. Engkau. Jadi yang mana satu? FDE. Ya, FDE. Terjemahannya? Telah keluar. Telah keluar oleh. Telah keluar. Ya, telah keluar oleh engkau. Betul? Okay, qala. FD, fi'il madhi. Dia tak bersambung, maknanya kata kerja tu pelaku dia bersembunyilah, tersembunyi. Jadi terjemahan dia? Telah berkata oleh ia. Telah berkata oleh ia. Untuk pengetahuan semua kan, perkataan yang paling banyak dalam Quran. Qala ni yang paling banyak. Okey, seterusnya. Ataina. FDK. Ahsantum. Jadi terjemahan? Telah menggunakan oleh kami. Telah menggunakan oleh kami. Betul? Okey, qataltum. Yang mana satu? FDE. FD. Qataltum. Tum, antum. SKS. SKS. Betul. Jadi terjemahan dia? Telah membunuh oleh kamu semua. Kamu semua. Okey. An'amtu. Kita tengok tanda belakang je tu. FDA. Masya Allah, betul. Jadi terjemahan? Telah memberi nikmat. Telah memberi nikmat oleh aku. Betul. Telah memberi nikmat oleh aku. Oleh aku. Kalau kita tahu ayat tu maksud dia Allah kan, Allah yang cakap ni, kita bolehlah tulis aku tu dalam huruf besar. Ini biasalah dalam Fatihah, dalam surah 2 ayat 40. Pastinya ada dah perkataan ni. An'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Faddaltu, an'amtu, razaqtu.
Okey. Zalamu. Tanda dia waw alif. Mereka. Ya, betul. Mereka. Jadi terjemahan dia Telah zalim oleh mereka. betul. Ahsanti. Okey, telah zalim oleh mereka. Arsalna. Kami. Kami jadi FDK. FDK. terjemahan Oleh kami. betul Kak Nas. Telah mengutuskan oleh kami. Kemudian anzalna. Kami. FDK. FDK ya telah menurunkan Oleh kami. oleh kami. Betul. Telah menurunkan oleh kami. Okey. Hajaru. Saya tak tulis lah ya. Kalau kita dah boleh agak tu kita terus tambah masa dan juga pelaku. Kata dia punya perkataan dia tu dah ada dah. Ni ha. Okey. Hajaru. FDR. FDR. Jadi telah berhijrah oleh mereka. ahsantum. Hasibatum. FDKS. FDKS, Masya Allah. Jadi kita terjemahkan. Telah mengira oleh kamu semua. Ya, telah mengira oleh kamu semua. Okey, yang kita pentingkan sebenarnya memanglah terjemahan dia pada perkataan telah tu. Sebab kebanyakan yang ada dia tidak concentrate pada masa. Maksudnya terjemahan yang sedia ada sebab dia dah mafhumkan, dah mudahkan lagi lah. Ataupun dia ikut yang mudah pada bahasa Melayu. Sedangkan kita ni kalau kita belajar Nahu, kita mesti yang ikut Nahu dia lah. Jadi kat sini telah mengira oleh kamu. Raditu. Raditu. Aku. FDA. FDA. Jadi terjemahan dia? Telah reda oleh aku. Betul. Dalam doa kita pagi-pagi azkar sabah tu ada kan? Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Okey, ra'aita. FDE. FDE. Terjemahan? Telah melihat oleh engkau. Ya. Ahsan. Ahadu. Mereka. Ya, terjemahkan. FDR. Janji oleh mereka. Betul. Telah berjanji oleh mereka. Ahsan. Telah berjanji oleh mereka. Aslam tu. FDA. Aku. FDA. Ya. Okey. Kemudian betul aslam tu telah menyerah diri oleh aku. Darasta. FDE. FDE. Telah belajar oleh engkau. Dakhala. FD. FD sahaja. Dia tersembunyi tak nampak. Jadi terjemahan dia? Telah memasuki oleh ia. Telah memasuki oleh ia. Baik, jadikan daripada sini sebenarnya dengan ada pelaku yang bersambung tu, kalau ada dhamir mutasil yang bersambung kepada kata-kata dasar tu, okey, kata dasarnya dia bersambung dengan pelaku-pelaku tu, maknanya kita pun boleh tukarlah. Kita kalau kita mau boleh mahirkan diri kita dengan perkataan yang sama tapi kita tukarkan pelaku yang bersambung tu. Contoh sa'altum. Kita boleh kalau ganti nama diri pertama dia akan jadi sa'altu. Telah bertanya oleh aku. Sa'alna, telah bertanya oleh kami. Kalau kita tukarkan.
Ni kita nak familiarkan diri kita tu, tapi kita dah nampak konsep dia tu. Makna dia kalau tukar sa'alat contohnya, kita nampak okey ni telah bertanya oleh ia. Kalau kita tak tahu lagi, kita boleh rujuk kepada carta dalam mushaf tu, nanti akan ada banyak lagi yang isim yang isim pelaku tu dhamir mustatir yang bersambung. Jadi kat situlah kita boleh tahu kamu berdua ke, mereka berdua ke yang melakukan perbuatan itu. Sebab dia bersambung ni. Bersambung padanya dhamir muttasil. Dhamir muttasil yang menunjukkan dia pelaku. Jadi pelaku tu berbeza sikit lah. Maksudnya perubahan tu yang kita tahu. Oh, dalam kata kerja tu dia ada perbuatan dan juga ada pelaku. Pelaku tu pula kita tahu. Ni ramai ke, perempuan ke, lelaki ke, sikit ke, bilangan dia tu kita nampak. Ada banyak maklumat dalam satu kalimah. Macam bayangkan macam ni satu je. Ataina telah mengundi oleh kami. Bahasa kita 1, 2, 3, 4. Kita nak tunjukkan. Oleh ni nak bagi kita nak tunjukkan pelaku dia. Sebab dari segi susunan pun bahasa Arab tu dia letak di belakang, di akhir kalimah. Kan kita tengok yang tadi tu, tandanya tu kat mana di akhir kalimah. Semua bukan kata fi'il madi sahaja, tapi fi'il mudhari' nanti yang kita akan tengok kemudian ni sama juga. Semua di akhir. Macam kita tengok dalam carta ni, tanda akhir. Cuma ada yang tersembunyi sahaja. Dhamir mustatir. Kalau tersembunyi tu dhamir mustatir. Sajadat tu sebenarnya duduk sini. Dia masuk sajadat, dia masuk bahagian tersembunyi juga. Maaf. Sebab tu kita tak taruh. Cuma dalam kod kita akan letak fi'il madi untuk perempuan. Perempuan. Contohlah FDP. Banyak lagi untuk kamu berdua macam mana pula. Tu semua kita jarang jumpa dalam Quran. Bukan tak ada, ada. Tapi dalam Quran sedikit. Jadi kita ambil yang paling banyak sahaja. Iaitu oleh mereka, oleh engkau, oleh kamu, oleh aku, oleh kami, oleh ia perempuan. Okey, seterusnya kita pergi pada, ada soalan? Kalau tak ada, kita nak masuk kepada fi'il mudhari'. Boleh? Dah bersedia dah? Ini latihan ni. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi kita pergi, kita teruskan. Okey, kita pergi kepada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', macam mana kita nak kenal fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' kita boleh kenal melalui tanda di awal. Ada huruf mudhara'ah pada awal fi'il mudhari'. Apa dia huruf mudhara'ah? Ada 4 ni. Iaitu hamzah, nun, nun, ta dan ya. Nun, ta dan juga ya. Boleh juga kita fikir dia punya akronim tu anti. Hamzah, nun, ta, ya. Masa kalau kita nak sebutlah. Tapi sebut hamzah bukan amzah, dia hamzah. Ni kita dari segi ejaan Jawi dia itulah. Ni kan bunyi dia a. Ni nun. Nun an. Ti. Anti. Bolehlah. Ya? Kalau kita nak ingat. Jadi bila ada je huruf ni, salah satu daripada huruf ni di awal kalimah, berarti kita terus tahu itulah fi'il mudhari'. Kalau kita dah tahu fi'il mudhari', senanglah untuk kita tahu fi'il amar. Fi'il amar dibina ataupun terbentuk daripada fi'il mudhari'. Okay, baik kita tengok contoh. Kata kerja masa kini dan masa depan sahaja yang ni fi'il mudhari'. Okey, kita tengok ya. Perkataan yang sama, kita masih gunakan perkataan sajadah. Ini kata dasar. Kemudian ada di awal dia tanda huruf mudhara'ah. Ada ya. Jadi ya, tanda akhir dia dhammah. Berarti dia jadi yasjudu. Maksud dia ia sujud. Ia sujud. Ini memang default dia. Kalau dia kata dasar dia telah sujud oleh ia, ditambahkan ya di awal,
dibariskan dhammah di hujung, ini tanda terus kita tahu dia adalah fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' tak bolehlah kita terjemah telah oleh ia. Dia ni pelaku dia tersembunyi juga. Kita terus terjemah menunjukkan masa tu, ia tu kita kedepankan. Ia sujud. Kalau tadi fi'il madhi telah sujud oleh ia. Kalau fi'il mudhari' ia sujud. Kalau ada penambahan, ia sedang sujud ke, tu satu cara lagi lah untuk kita ingat. Ia sedang sujud. Macam itulah. Tapi yang ni biasa kita tak ada tambah apa-apa. Kita terus pelaku kata kerja. Pelaku kata kerja dari sudut terjemahan. Kemudian ya juga masih di depan dia ya. Kemudian di akhir kalimah tu ada waw, nun berbaris fathah. Ada dua huruf ni. Waw, nun berbaris fathah. Yang mana dia jadi yasjuduna. Yasjuduna. Masih ya. Ya pula. Okey. Waw ni menunjukkan mereka sujud. Ni mereka. Kalau ada waw ni, mereka sujud. Okey. Yasjuduna. Jadi kena ingat dia punya tanda huruf mudhara'ah. Ada je ya dekat awal, dia bersambung kepada kalimah asal ni tadi. Lepas tu kemudian di akhir dia ada waw nun berbaris fathah di akhir kalimah. Ini default dia lah. Ini default untuk yang ramai. Kalau ada waw, ada nun. Jadi kena tambah bunyi dia yasjuduna. Mereka sujud. Nampak jadi terus nampak perkata dia punya tambahan tu. Okey, kalau ta pula, ta ni represent mudhari' juga. Tapi siapa? Sajadah baris akhir dhammah jadi tasjudu, engkau sujud. Tasjudu, engkau sujud. Ini pun default ni. Kalau dia ada ta di awal kalimah, kemudian di akhir kalimah tersebut, ni kalau kita kata akhir kalimah tu yang kalimah apa? Ni contoh yang ni lah. Ni contoh dia. Di akhirnya ada waw, nun berbaris fathah. Maka dia jadi tasjuduna. Kamu sujud. Kalau tambah hamzah pula, di awal ada hamzah. Di akhir kalimah ada dhammah. Dia jadi asjudu. Maksud dia, aku sujud. Kalau ada nun di awal kalimah akhir ataupun huruf akhir, kalimah akhir pula, silap. Huruf akhir ni berbaris dhammah, maknanya nasjudu. Kami sujud. Okey, dapat tu? Boleh Teacher Senang yang nun tu, Hmm. tak adalah dia jadi nasjuduna ya. Tak boleh. Dia punya dia ni sama macam, maknanya macam dia tersembunyi juga. Dia dhamir dia tu mustatir. Dhamir dalam bahasa Arab ni, dia punya pelaku tu maknanya selepas kalimah tu. Kalau ada dia selepas kalimah. Ini adalah huruf mudharra'ah. Huruf yang menunjukkan dia tu mudhari'. Ini menunjukkan masa. Jadi tak ada dekat sini. Kalau ada je dekat sini memang tak adalah hamzah dengan nun ni, tak ada tambahan lain. Ni macam ni je. Hamzah dengan nun. Maknanya hamzah di awal kalimah, huruf akhirnya berbaris dhammah. Kalau nun menunjukkan kalau nun ni kami, hamzah ni aku. In a way mudah kat kita lah. Dhamir dia mana? Pelaku dia nampak tak nampak? Tak nampak. Sebab pelaku dia dalam hal ni dia mustatir. Boleh? Teacher, Kak Nas. yang ta tu, yang engkau sujud tu, engkau seorang, yang kamu tu maksudnya kamu semua ke? Kamu semua. Ramai. Ramai. Okay. Saya baru tahu sebenarnya macam sebelum ni, bukan baru tahu macam mana. Maknanya bagi saya kalau engkau tu seorang, kalau kamu tu ramai. Tapi kalau kita nak tukar, rupanya kamu tu pun dalam bahasa kita ada yang kata maksud dia seorang juga. Boleh je cakap macam kamu tu menunjukkan seorang. Tapi untuk belajar ni, jadi untuk kita mudahkan kita nak ingat lah. Kalau ada wow tu dia menunjukkan ramai. Ramai untuk orang yang kita bercakap ni
yang pihak diri kedua ni, kita katalah kamu, kita tambah, kita gunakan perkataan kamu tu menunjukkan dia ramai. Ataupun lebih mudah lagi, KS itulah kamu semua. Kalau kita guna kalian, pun macam tu juga, kita nak, itu bahasa Indonesia kan. Ini bahasa Melayu lah. Kalau boleh, kamu semua tu menunjukkan ramai. Dia tanda dia kamu semua kat mana? Ni wow. Wow tu. Fi'il mudhari' ni ini je pun. Kalau kamu berdua, ada tambah huruf lain lah. Alif, nun. Alif. Tapi kita belum, tak apa. Yang tu tak banyak dalam Quran ni. Yang ni yang kita kena faham dulu. Konsep ni kita faham dulu. Kemudian fi'il amar. Kalau kita tahu fi'il mudhari', dia dah senang nak buat fi'il amar. Tanda awal dia, perkataan daripada huruf mudhara'ah tu tadi. Huruf mudhara'ah yang kita dapati di sini. Ya, ta, alif, nun atau hamzah. Sorry. Hamzah, nun, ta, ya ni. Tukarkan dia kepada hamzah wasal. Kemudian, ni kita attachkan dia di sini. Selepas pada kata asal tu. Baris sukun, baris akhir, dhammah tu kita sukunkan. Dia akan jadi usjud. Usjud. Sujudlah oleh engkau. Jadi ada orang yang masa kita buat latihan yang awal tu, masa kita buat fi'il, kita baru pengenalan tentang fi'il, dia dah buat rumusan macam ni berdasarkan apa yang kita dah buat tu. Kita kan ada awal-awal tu, kita tengok fi'il amar, fi'il madhi tu dalam bahagian ni. Kan kita tengok fi'il amal ke, fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar. Okay, daripada sini pun kita boleh buat latihan. Perkara yang sama kita boleh tahu melalui tanda. Di awal ada huruf ya, di akhir berbaris dhammah. Kalau baris fi'il amar, dia jadi ya ni tadi ditukarkan kepada hamzah wasal dan baris dhammah ditukar kepada sukun. Dia jadilah fi'il amar. Macam itulah maksud saya. Baik, kita pergi semula tadi fi'il amar. Okey. Kalau ada ramai pula, untuk macam ramai macam mana? Sujudlah oleh kamu. Jadi ditambah juga sama juga. Tanda akhir dia adalah waw. Waw. Sebelum dia dhammah lah. Default. Waw, alif. Bukan hamzah. Jadi usjudu. Bila kita nampak ada waw ni, kita kena kata sujudlah oleh kamu. Tak boleh kita kata sujudlah oleh engkau. Kalau yang kat sini tak boleh cakap sujudlah oleh kamu. Sebab tak ada tanda yang ramai tu. Tak ada pelaku dia tu, tak ada. Ini kan pelaku, ini kan pelaku. Jadi kena tengokkan tanda di akhir tu. Kalau sukun memang engkau. Kalau ada waw maknanya kamu. Boleh? Okey, kita cuba kita contohkan. Saya buat contoh sikit. Okey, macam kalau kata fi'il fi'il mana merah ya? Okey, fi'il tadi kita tengok contohnya tasjudu. Tasjudu. Ni kalau fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Kita ambil macam tu kan. Ni ada depan dia ni ada huruf mudhara'ah. Salah satu daripada huruf mudhara'ah. Ta. Tasjudu. Kalau nak jadikan dia fi'il amar, dia jadi macam mana? Okey. Huruf mudhara'ah tu kita tukar kepada, dia akan jadi hamzah wasal. Perkataan yang tengah masih sama. Tapi yang ujung ni baris dhammah dia akan jadi sukun. Jadi usjud. Sujudlah oleh engkau. Kalau ni engkau sujud. Penyataan. Yang ini sujudlah oleh engkau. Berarti ni kata perintah. Kalau banyak pula, kalau fi'il mudhari' dia tasjuduna. Kamu sujud, tanda dia ta, waw, nun berbaris fathah di akhir kalimah. Kemudian terjemahan dia apa?
kamu semua sujud. Bila ditukar, masih tukarkan huruf ta ni, dia akan jadi tukar kepada hamzah wasal. Hamzah wasal. Lepas tu waw nun tu buang, dia buangkan nun, tinggal waw je. Membuangkan nun, tinggal waw. Digantikan nun tu dengan alif fariqah. Usjudu. Usjudu. Jadi terjemahan dia, sujudlah oleh kamu semua. Sujudlah oleh kamu semua. Boleh? Senyap je hari ni. Kita buat latihan. Ya. Kalau yang ni kan, yang ni teacher bagi engkau sujud. Cuba teacher try kalau kami sujud, lepas tu jadi fi'il amal macam mana? Sama juga. Sama juga. Kalau kami sujud, dia tak boleh sujudlah oleh kami. Kerana fi'il amar hanyalah untuk orang kedua. Engkau, kamu berdua, atau kamu semua, engkau perempuan, kamu berdua perempuan, kamu semua perempuan. Jadi kita ambil yang common, biasa kalau nas judu pun begitu juga. Dia akan jadi usjud juga. Usjud. Usjud. Maknanya kita membuangkan huruf apa ni? Huruf mudhara'ah tu tukar kepada hamzah wasal dan baris akhir dhammah tu tukar kepada sukun. Baru jadi fi'il amar. Okay, maksudnya nas judu tu ada wujud, tapi sujudlah oleh kami tu tak ada. Tak ada. Tak boleh. Anything tak ada, makanlah oleh kami ke. Tak boleh. Kita tak boleh perintah diri kita. Macam kita tak boleh perintah orang yang tak ada, yang ghaib. Pihak diri ketiga tu ghaib. Dia tak boleh perintah orang tu. Yang boleh perintah ni dalam bahasa Arab ni tu je. Kaedah apa tu, pihak ganti nama diri kedua je. Pihak kedua je. Okay. Itu nama dia. Okey. Jadi dia dah tak susah dah. Kalau kita nampak je fi'il mudhari' tu, kita dah tahu dah. Fi'il amar ni dia ada dalam bentuk yang tu je. Untuk engkau, untuk kamu semua. Untuk kamu berdua, untuk kamu semua. Dan ada lelaki perempuan. Itu kita akan tengok kemudian. Not this time around. Untuk lelaki perempuan tu. Ni saya ceritakan yang paling banyak dalam Quran ni. Okey, kita buat latihan. Ni kita cuba buat latihan. Yang berikut ialah latihan untuk fi'il mudhari' dan fi'il amar yang kita boleh buat sama-sama lah sama guru. Latihan kata kerja masa kini, fi'il mudhari' dan kata kerja perintah fi'il amar. Okey, macam masa kita buat fi'il madhi tu. Jadi kita perhatikan di sini dah perkataan tu dia ada huruf mudhara'ah tu. Ada ya, ada ta, ada waw, nun berbaris fathah di akhir kalimah. Ini pun ada waw, nun berbaris fathah. Lepas tu yang ni ada huruf mudhara' hamzah. Ujung dia baris dhammah. Jadi macam mana kita tengok perubahan tu? Ini nun, dhammah. Idrib. Yang ni dah tukar dah. Dah bukan huruf mudhara'ah tapi hamzah wasal. Ujung dia baris sukun. Terjemahan dia macam tu. Okey. Okey. Mari kita cuba buat. Ini kita baca dulu. Kalau yadribu, di kata dasar dia, membuat pun boleh ni, pukul pun boleh. Dia ada dua perkataan. Dia biasa kalau membuat ni, ada juga yang darabah ni maksud dia keluar pun ada. Ni pukul lah. Ni membuat ada perkataan lain yang lebih memukul. Memukul. Jadi ia memukul, ia membuat. Yadribuna, mereka membuat. Atau mereka memukul.
Tadribu. Engkau memukul. Engkau membuat. Tadribuna. Kamu membuat ataupun kamu memukul. Adribu. Aku membuat, aku ataupun aku memukul. Nadribu. Kami membuat ataupun kami memukul. Idrib. Buatlah oleh engkau ataupun pukullah oleh engkau. Adalah oleh engkau tu. Ini maknanya dua bawah ni ialah fi'il amar. Bahagian dua ni ialah fi'il amar. Okay. Idribu. Pukullah ataupun buatlah oleh kamu. Okey, kita cuba perkataan berikutnya. Ya'lamu. Okey, cuba terjemahkan. Ya'lamuna. Ya'lamuna. Terjemahkan? Mereka mengetahui. Ya. Mereka mengetahui. Ta'lamu. Ta'lamu. Pendek je. Kan ta'lamuna. Engkau mengetahui. Ya. Engkau mengetahui. Kau tak payah tulis pun boleh kan? Kadang-kadang tak tulis lagi senang ingat. Betul tau? Ta'lamuna. Kamu semua mengetahui. Kamu semua mengetahui. A'lamu. Ketahuilah oleh. A'lamu. Ada hamzah. Aku mengetahui. Aku mengetahui. Na'lamu. Kami mengetahui. Ni ada tersilap ni. Ni patutnya hamzah wasal ni. Kalau a'lamu, aku mengetahui. Kalau hamzah wasal, i'lam. Dari belakang ni baris sukun. Yang kena baris sukun. I'lam. Jadi ni kalau hamzah wasal, tak adalah tu. I'lam. Jadi kalau i'lam, terjemahkan. Ketahuilah oleh engkau. I'lamu. Ketahuilah Ketahuilah oleh kamu semua. Betul macam tu. Ni yaf'alu. Ia melakukan. Kalau yaf'aluna, Mereka melakukan. mereka melakukan. Taf'alu, Kau melakukan. taf'aluna. Semua melakukan. Ni af'alu. Melakukan. Tu tertinggal fathah. Af'alu tu. Jadi saya tambah je kat situ. Naf'alu. Melakukan. If'al. lakukanlah. Lakukanlah oleh engkau. If'alu. Lakukanlah oleh kamu semua. Masya Allah. Betul tu. Kita tambah pula dakhala ni daripada dakhala jadi yadkhulu. Ia memasuki. Yadkhuluna. Mereka memasuki. Tadkhulu. Memasuki. Tadkhuluna. Kamu semua memasuki. Adkhulu. Memasuki. Aku memasuki. Kalau masuklah dia mesti baris sukun. Dan this one mesti hamzah wasal. Udkhul, betul. Ni adkhulu, aku memasuki. Nadkhulu, Kami memasuki. kami memasuki. Udkhul, Masuklah oleh engkau. engkau. Masuklah oleh engkau. Udkhulu, Masuklah oleh kamu semua. oleh kamu semua. Kamu semua. Senang ke tak? Okeylah. Okeylah. Macam mana Kak Rohana? Ada beberapa Rohana. Rohana Muhammad Yasin ada, Muhammad Noor pun ada. Ada dua kot. Ada Dua dua. ke tiga. Oh, okey. Ada 3? Masya Allah. Dua kot ya. Entah saya itulah. Siapa yang bagi
Yang kadang PM tu nampak kat tulis kat Rohana juga. Okey, ada soalan setakat ni? Sebelum kita pergi kepada latihan. Ni latihan maknanya kan bukanlah ni je semua perkataan, tapi bila kita dah kenal tu, kita tahu tanda, lebih mudahlah untuk kita kenal, kita boleh terjemah perkataan-perkataan di dalam Al-Quran. Kita tahu masa tu. Kadang-kadang yang kita tak tahu sebenarnya ni je. Mengetahui ke, membuat ke, kita tak ada kata vocab tu. Tapi vocab tu boleh je kita lihat dan kita anggarkan pada terjemahan sebelah. Kalau Quran kita tu ada terjemahan lah. Kalau Quran Mushaf Mubayyinah tu, yang macam ni kita tersediakan lah. Dah ada siap-siap. Nampak merah je kita dah tahu. Jadi macam ni. Ni yadriba. Tapi ni ia membuat dari segi terjemahan. Tapi ini kenapa pula dia baris fathah kan? Tapi asal dia baris dhammah. Itu macam tu kita akan belajar. Ni kita dah belajar. Harfu nasab ni kita dah belajar. Oh, kalau ada harfu nasab yang default tadi baris dhammah tu bertukar kepada baris fathah. Sikit-sikit dah, jangan kita tak panik lah untuk kita kata kita tak tahu ni huruf mesti mudhari' ni sebab apa? Ya. Cuma baris dia dah berubah. Tapi kita dah belajar harf. Jadi kita pun tahu warna hijau ni harf. Mesti harf ni jadi sebab bertukar baris yang default tu kepada baris lain. Okay, yang contoh yang ni ya'lamuna kita dah jumpa dah. Amanu. Kalau kita pergi pada surah Fatihah. Dalam Fatihah ni pun dah ada fi'il mudhari' dah. Dalam Fatihah ni 3 fi'il ada dah. Fi'il madhi ada, fi'il amar ada, fi'il mudhari' pun ada. Mana dia fi'il mudhari'? Tengok yang merah je. Ni fi'il mudhari' sebab ada huruf mudharra'ah. Lepas tu akhir dia berbaris dhammah. Okay, kalau kemudian mana lagi fi'il mudhari' ni? Fi'il Mudhari'. sebab apa? Sebab ada huruf mudharra'ah. Ada nun di awal kalimah dan di akhirnya berbaris dhammah. Jadi kita terjemahkan kami memohon pertolongan. Itu sama. Fi'il mudhari' pelaku dia kami. Dia sama. Ni warna merah fi'il. Yang ni fi'il apa? Amar. Fi'il amar. Tapi dia baris kasrah. Kenapa pula? Ni kalau dia fi'il dia tetap fi'il. Sebab ini yang dikatakan dia susah sikit nak jadi tu. Kita tak nampak baris sukun dia tu kan. Sebenarnya dia ada asal dia sukun. Yang itu kerana dia berakhir dengan huruf cacat. Tu sesekali kita jumpa macam tu. Tapi sebab kita dah jumpa dalam Fatihah dah ada, saya explain sikit tentang tu. Tadi kita buat okay. Okey, contoh perkataan macam tadi tu, ihdi tu, dia fi'il amar. Tapi asalnya, dia daripada kita tuliskan dia ni, fi'il madhi dia ialah hada. Jadi dia dibina dengan huruf cacat ni. Ni, alif maksurah ni panggil huruf cacat. Bila dia jadi mudhari', dia jadi fi'il mudhari', dia tinggal tambah je ya, lepas tu ada masih kekal, ni terus jadi yahdi. Dia tak boleh jadi yahdu. Tak boleh. Dia macam memang macam tu. Bahasa Arab. Dia dah cacat, dia tak bolehlah nak paksakan yang default tu atas dia. Dia kena beggar sikit. Yahdi. Jadi bila dia jadi fi'il amar, masih sama, huruf mudharra'ah tu tukar kepada hamzah wasal, dia kekal. Jadi ni masih macam biasa. Buangkan huruf illah tu. Huruf yang cacat tu patutnya macam baris sukun, macam nak sukunkan dia kan. Di macam tu dia dah sukun, dia buang aja. Di dropkan. Buangkan huruf illah. Dia buang huruf illah tu, patutnya ada dia baris sukun. Tapi dibuang. Buangkan huruf illah, tinggal ihdi. Tu kita tahu dia fi'il amar. Tapi dasar dia hada, kata dasar dia. Tapi masih sama. Terjemahan dia, kalau hada, telah memberi petunjuk oleh ia
telah memberi petunjuk. Telah menunjukkan oleh ia pun boleh. Memberi petunjuk, menunjukkan sama tak Kak Zawiyah? Teacher, Ya, memberikan petunjuk dengan apa teacher? menunjukkan. Menunjukkan. Lain sikit kan? Lain sikit. Konsep. Jadi kita ambil konsep dia telah menunjukkan oleh ia. Yahdi, ia menunjukkan. Dia sebenarnya ada, kalau memberi petunjuk tu ada tambahan sikit lagi huruf lain. Kalau ini jadi tunjukilah oleh engkau. Tunjuki ada 2 K ke 1? Teacher, sebenarnya tak ada perkataan tunjuki dalam bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa pelajaran bahasa Arab ni, tak apa, kita terima je lah. Tunjukilah. Jadi tunjukkanlah. Ada double K ke 1? K2. Tunjukilah oleh engkau. Tunjukkanlah oleh engkau. Tunjukkan. Okey. Nanti kita kena ubahlah sikit yang dalam mushaf tu ya. Ya betul. Oleh engkau. Selagi dia tidak mengubah makna yang bahasa Arab tu, kita boleh je ikut bahasa Melayu tu. Kita akan cari yang tepatlah sekali. Telah menunjukkan oleh ia menunjukkan, tunjukkanlah oleh engkau. Okey. Tunjukkanlah oleh engkau. Jadi macam tu. Nampak tak perubahan? Tapi dia tetap fi'il amar. Bila ada huruf cacat dia lain sikit. Okey, kita pergi pada Fatihah tadi. Jadi tunjukilah ni kena tukar. Tunjukkanlah oleh engkau akan kami. Lepas tu berbadan lagi an'amta, ini fi'il madhi yang menunjukkan engkau. Ni sebab ada ta berbaris fathah sebelumnya sukun, telah memberikan nikmat oleh engkau. Okey. Setakat ni boleh. Jadi dalam Fatihah ni, kalau kita dah boleh nampak ni, patutnya kita nanti memang kita kena latih diri kita nak buat terjemahan untuk Fatihah ya. Okey, kita tengok pada latihan berikutnya. Sempat ke? Ada 7 minit. Kita buat latihan. Semua fi'il mudhari' dan juga fi'il amar. Ni ada tambah sikit. Tambahlah sikit. Semalam belajar, katakan semalam belajar 5, hari ni tambah lagi 2. Jadi 7. Ini ada 1, FAKS kamu semua. FA campur fi'il amar. Kalau gitu saja. Ni tinggal tambah satu perkara je. FR dengan FA. Tapi FR dengan FA ni pun kita dah buat masa pengenalan fi'il kan. It should be easier kot. Mari kita sama-sama cuba. Kita tengok contoh. Ya'muru. Ia menyuruh. Jadi dia adalah fi'il mudhari'. Yang kita tak nampak. Dia tak bersambung padanya dhamir mutasil. Yang ada dhamir mustatir. Macam dah nak hilang pula suara saya hari ni. Okey. Kita cuba yuqibuna. Okey, yuqimuna. Fi'il Mereka mendiri. Mereka mendirikan. FRR lah betul. FR tu dah maksud dia fi'il mudhari'. Jadi siapa pelaku dia? Kita nampak ada waw nun berbaris fathah di akhir kalimah. Mudhari' tu kita tahu disebabkan ya ni, tapi dia punya pelaku tu kita tahu disebabkan ada waw nun berbaris fathah di akhir kalimah. Sebelum dia tu memang baris dhammah lah. Jadi kita terjemahkan sebagai mereka mendirikan. Betul. Tukhlifu. Engkau. Betul. Engkau. Jadi macam mana terjemah dia? Engkau menyalahi. Engkau menyalahi. Tasfikuna. KS. Kamu semua. Terjemahkan. Kamu semua menumpahkan. Semua menumpahkan.
Kamu semua menumpahkan. Kalau kita tak nak cakap kamu semua tu pun tak apa. Tapi kita dalam kepala kita faham bila KS tu bererti kamu. Kalau kita kata kamu tu menunjukkan ramai. Akhluqu. Aku. FRA. Terjemahkan. Aku menciptakan. Yudillu. FR. Jadi terjemahkan. Ia menyesatkan. Yang default tu ia menyesatkan. Bagus. Sihat ya. Okey. A'udzu. Aku berlindung. Jadi FRA. Aku berlindung. Betul. Terjemahan dia tu pun betul. Yawaddu. Ya. Ya. Jadi ia kat mana? FR. Ia terjemahkan. Ia menginginkan. Ia menginginkan. Yadribu. FR. Terjemahkan. Betul. Ia membuat. Idribu. Amal. Yang mana? FAKS. FAKS. Terjemahkan. Buatlah oleh kamu. Buatlah oleh kamu. Yunfiquna. Mereka. Jadi dia punya kod FRR. Ahsanti. Jadi terjemahkan. Mereka membelanjakan. Tukhriju. FRI. Terjemahkan. Engkau mengeluarkan. Yasfiku. FR sahaja. Terjemahkan. Ia menumpahkan. Taqtuluna. Kamu semua. FRKS. Terjemahkan. Kamu semua membunuh. Kamu membunuh. Betul. Isma. FA. Terjemahkan. Dengarlah oleh engkau. Dengarlah oleh engkau. Yasma'una. FRR. Terjemahkan. Mereka mendengar. Ta'qiluna. Kamu. Jadi yang mana satu? FRKS ke FAKS? FRKS. Terjemahkan. Kamu mengerti. Yahkumu. FR. Terjemahkan. Ia mengadili. Tudillu. FRI. Engkau menyesatkan. Tapi ada kala dalam Quran, yang ini saja je tak tambah sakit boleh. Okeylah, tak payah tambah dulu nanti. Okey, yaksibuna, kita habiskan ni. FRR. Terjemahkan. Mereka mengusahakan. Ahsantum. Ahsantunna. Tapi tak tahu ada orang lelaki ke tidak, jadi ahsantum lah. Kalau semua perempuan, ahsantunna. Okey. Jadi alhamdulillah kita dah selesai bahagian fi'il dan fi'il mudhari' dan juga fi'il amar. Bila kita dah tahu tu taklah susah sangat kan? Nanti kita masuk topik baru. Minggu depan dah masuk topik baru. Sebelum kita buat latihan secara majmuk. Rasanya cukup tak latihan ni? Okey tak? Okey. Yang lain? Hari ni kalau pagi je, sekarang senyap je. Teacher, masa buat dengan teacher tu rasa macam senang je. Tapi bila buat sendiri tu pening.
Oh, ya ke? Ke Kak Nas je. Orang lain macam mana? Teacher bagilah kita umpat kat rumah. Bagi lagi. Kalau macam tu saya maksudnya perkataan yang sama ni, nanti saya bagi yang ni, tapi cuba kita tukar je. Kita tukar sendiri, kita buat tambahkan. Maksudnya kalau yasma'u tu, yasma'una contohnya kan, tadi saya keluarkan pula. Sekejap. Kalau kita jumpa perkataan tu, contoh kataba, kita daripada kataba tu kita cuba tukar. Kataba, yaktubu, yaktubuna, maksudnya macam itulah. Cuba tukarkan uktub kita sendiri. Ataupun yang lebih baik lagi bagi saya, hari ni hari Khamis, jadi hujung minggu ni saya pun tak nak bebankan bagi latihan tu. Tapi apa yang kita boleh buat ialah kita baca Quran. Ini bulan Quran. Jadi kan kadang-kadang kita target tadarus, kita target apa tu, kita punya tadarus, grup-grup yang kita mengaji, baca Quran tu, dan juga yang kita baca sendiri, 10 muka lah, 1 muka. Tapi kali ni kita targetkan diri kita untuk kenal pasti pada ayat yang kita baca. Maknanya kita tak payahlah, maksudnya terus cuba praktik. Yang mana kita dah belajar tu, kita cuba buat. Sebentar ya. Maksud saya tu macam ni. Kan kita baca Quran, okey. Dia dah sampai mana dah? Dah juzuk berapa contohnya? Hari tu kan kita ambil lah juzuk yang depan-depan tu. Kita start balik. Kita gunakan mushaf yang ada ni, kita kenal pasti. Kita bulatkan ke, kita sendirilah. Kalau kita nak tahu apa yang selama ni kita baca, kita dah lancar dah. Tadarus tu kita dah khatam banyak kali dah. Nanti sebelum majlis khatam Quran tahun ni, kita ubah sikit. Maknanya kita khatamkan yang kita dah kenal ni je. Mungkin kita target 2-3 muka surat je. Kita kenal pasti ni fi'il ke, isim ke, dan harf. Setakat yang kita dah belajar. Contoh macam ayat ni kan. Zalika. Kita dah boleh cerita, tanya diri kita. Zalika ni apa? Isim ke, fi'il ke, harf? Kita dah tahu dah, kita dah belajar sikit. Zalika, kita kata isim. Kalau kita isim, tanya 3 perkara tu. Bentuk dia, jantina dia, dia punya, apa lagi, bilangannya, macam tu. Ataupun terus terjemahkan je. Zalika, itu. Al-kitabu. Ini saya makrifah ni. Iaitu kitab. Ataupun kitab itu. Itu, kitab itu, la, tiada, raiba. Dia kata dah kita tak tahu, kita biar dulu. Fihi, ini kita dah tahu, di dalamnya. Hudan, petunjuk, ni kita dah tahu dah. Dah bagi. Li, harfu jar, al-muttaqina. Ini isim. Orang-orang yang apa? Orang-orang yang bertakwa. Macam mana kita nak terjemah orang-orang yang tu? Sebab kita dah nampak tanda isim, tanda isim ada alif lam, benda yanun berbaris fathah di akhir kalimah, maknanya dia menunjukkan ramai ni. Mestilah terjemah dia tak boleh orang yang bertakwa je, orang-orang yang bertakwa. Sebab ni jamak muzakkar salim. Macam itulah. Jangan target banyak-banyak. Buat je dulu, cuba tengok pada Fatihah. Misalnya. Kita boleh buat hujung minggu ni. Kita juga yang tahu kita punya keupayaan, kita juga yang tahu kita punya keterbatasan, tapi kita semandangkan di bulan Quran, kalau kita nak, insya-Allah, Allah jugalah yang memberikan kefahaman pada kita. Jangan bergantung sangat pada saya ni tapi dah diberi, tapi boleh rujuklah. Nanti kalau bergantung kepada guru tak ada, tak boleh buat. Tapi sebenarnya dah ada dah. Sebenarnya kemahiran tu dah ada. Tinggal nak sharpen sikit je. Tambah tengok. Mana kita tak tahu, tak apa. Jangan stres pula. Bukannya nak ada exam. Ikut kita punya ni. Boleh macam tu? Okey, kalau tak ada apa-apa, saya serahkan pada Bit lah. Semula, kalau ada soalan ke? Tak ada Bit Okay, teacher cuba buka surah 4 ayat 95-96, mungkin boleh bagi tadabbur sikit lah pada para peserta pagi ni. 4? 4, 95-96. Okey.
Okey. Kak Nas bacakan. Sikit lah ya. 94, 95. Ni ke? Yang tentang meninggikan darjat tu. 96. 90. Yarfa'illah tu. Yarfa'illah. Ini surah apa? Surah 4 ni. Dekat tengah-tengah tu. Tak nampak pula. Darajatun minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahimah. 94 ke 95? Saya lah salah. Ke 58-11. Cuba teacher tengok kejap. 58-11. Ayat nak pasal apa? Meninggikan darjat. Banyak juga tu. Meninggikan darjat orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan. Ni untuk relate baliklah dengan teacher cakap tadi tentang kebiasaan kita bila masuk bulan Ramadan kita tadarus. Tapi why not this time around kita try, sebab kita dah belajar kaedah ni, so why not kita apply di dalam Al-Quran. Betul lah tu. Tu bit dah cerita tu, teruskan. Tafadhalin. Yalah. Teruskan betul tu. So kesimpulan dia macam itulah. So untuk relate balik dengan apa yang teacher cakap dengan kita tadi, rather than kita baca tapi kita tak faham, kita baca mafhum je dia terjemahan kat sebelah. That's what I did pun masa saya mula-mula dulu sebelum saya jumpa kelas terjemahan kaedah-kaedah ni. Saya nak bulan Ramadan tu saya nak try jadi macam semua orang, nak khatamkan Quran sebanyak mungkin semampu saya. Baca-baca penat. Betul, dah penat kita baca terjemahan dia kat sebelah. Tapi sebenarnya kadang-kadang terjemahan tu dia tak sama dengan apa yang Allah cuba sampaikan exactly pada kita. Kalau kita tak faham contohnya ada syadah ke tak ada syadah, maksud dia dah berbeza. Macam tadi kita dah belajar fi'il amar, fi'il madi, fi'il mudhari'. Benda tu semua different. Ya, betul. So ayat tadi, actually point saya nak suruh teacher tadabbur sikit ayat tu dengan ada satu hadis tentang Allah meninggikan darjat orang yang berilmu di kalangan kamu. Maksudnya dalam hadis tu orang yang berilmu tu lebih tinggi darjat dia daripada orang yang just macam dia beriman tapi dia beriman just setakat banyak je amalan dia. Dia kan kalau nak suruh tadabbur tu bit tengah tadabbur tu Masya Allah moderator nak cakap ada hadis tentang itulah. Betul ada hadis tu. Jadi kalau saya tadabbur tu saya kena baca dulu ayat tu. Yang mana datang kat kepala tu dia okey, ayat ni dia kena lain sikit. Ni ayat ni cerita dia tentang wahai orang-orang yang beriman apabila dikatakan ia bagi kamu tafassahu, maknanya berikanlah ruang di dalam majalis. Semalam ada orang bagi saya perkataan jalasa kan, maknanya bersedia tempat duduk tu, maksud lapangkanlah pada majlis-majlis, maka hendaklah kamu melapangkan kerana Allah ni fi'il mudhari' ni, ia akan melapangkan Allah bagi kamu. Jadi kita ni kalau ni cerita pasal dalam majlis ilmu ke, majlis tadarus ke. Tadarus tu maksud dia belajar, tadarus. Maknanya berulang kali belajar. Jadi sebenarnya kita ada orang rasa rugi masuk kelas macam Arab ni sebab dia tertinggal yang tadarus tu. Tapi kalau kita faham maksud tadarus tu, ini hierarki dia lebih tinggi daripada baca tu. Maksudnya kita tak faham perkara ni sebenarnya lebih tinggi kerana dalam ni disebutkan cerita tentang belajar Quran tu sebenarnya daripada dalam surah 3 ayat 79. Kalau dalam 379 ni dia lebih maksudnya di kepentingan untuk menyampaikan Al-Quran. Jadi maksudnya kalau kita baca je Quran tu, kita hanya memperbaiki sebutan huruf, tajwid, bukan benda tu tak penting. Tapi kita kena upgrade lah, kita kena step up. Okey, tahun ni kita menambah ilmu tu supaya kita jadi kumpulan
Rabbani, maknanya bukan kumpulan penyanyi Rabbani tu. Jadi kita golongan yang mengabdikan diri kepada Allah. Disebabkan apa? Sebab mengajar Quran dan bukan menghabiskan Quran. Tu'allimunal kitab. Disebabkan adalah kamu sentiasa mengajarkan kitab itu. Tapi kalau tadarus yang selalunya ada, dia tak ada ajar lagi dah. Kadang-kadang saya pernah dengar jugalah, maksudnya ustazah-ustazah yang kawan-kawan kan yang mengajar Quran tu dia jadi macam jadi cakap-cakap yang tak elok pula. Kadang-kadang ada yang baca laju, ada yang baca cepat, ada yang baca tak berapa elok. Tapi ketika tu digunakan untuk tujuan ataupun nanti dia dah jadi kumpulan ni nak yang dengan ni sebab ada orang ni dia tak pandai baca. Tapi kalaulah digunakan betul-betul waktu tu untuk mengajar pula orang yang belum mahir baca, orang yang macam kita ni semua kira tengah belajar, tergagap-gagap sedang mempelajari maksud Al-Quran. Masih lagi masih lagi sebenarnya paling utamalah sebab nak faham Quran tu. Kat sini sebenarnya lagi penting mengajar. Jadi tahun depan mungkin insya-Allah siapa yang masuk kelas ni dah boleh pula ajarkan grup tadarus tu daripada upgrade, daripada tajwid, daripada betulkan bacaan kepada daripada menghatamkan Quran, memahirkan diri dalam memahami apa yang Allah kata dalam bahasa Arab di dalam Quran ni. Daripada kita cuba nak mengajar orang itulah datangnya wabima kuntum tadrusun. Dan disebabkan itu adalah kamu sentiasa mempelajarinya. Kerana selalu mengajar ni, ni kerana itulah jadi sentiasa kita ni belajar, tak pernah berhenti. Kalau jadi cikgu, kita jadi guru, sebenarnya kita akan lagi banyak belajar, kita lagi mahir daripada orang yang kita ajar. Kita ajar sikit tapi kita sendiri ada dapat banyaklah kelebihan tu. Setakat khatam Quran je, maknanya itu bagus. Tapi sekarang ni kita upgrade. Kita upgrade lagi kemahiran tu. Kemahiran baca tu mesti disertakan dengan faham. Kerana apa? Dalam bahasa apa pun, kalau kita tengok dalam kamus mana pun, sebut baca mesti datang dengan maksud faham. Betul ke? Kenapa dalam Quran ni kita maksud baca sebut huruf sahaja, kita tak perlu faham. Jadi kat situlah kita kena twist sikit, kita pusing, kita betulkan balik cara kita berfikir supaya kita dapat ambil manfaat yang paling banyaknya daripada Quran ni. Komik pun kita baca, walaupun tak ada dialog kita nak faham. Macam mana Quran kita baca tak payah faham. Betul kan? Komik ada komik silent, betul kan? Ada yang tak ada cerita. Kalau kartun lah, kita tengok kartun, zaman-zaman dulu kita tengok, kalau tengok cerita ke, ataupun ceritalah macam saya kata baca surat khabar ke, baca iklan pun, hatta baca iklan pun kalau kita tak faham, kita tak dapat manfaat daripada iklan tu. Tapi kalau kita faham, ada manfaat ataupun ada pelajaran yang kita boleh dapati atau peringatan ataupun maklumat yang kita dapat. Tapi baca Quran, kulit ke kulit, saban tahun tanpa kita dapat maklumat. Maklumat kita kena cari orang lain pula. Kita kena pergi pada orang yang tak tahu pun, tak rujuk pun Quran. Lagilah menakutkan lah. Jadi akhirnya kita bergantung kepada syekh tertentu, guru tertentu untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Sedangkan Allah kata Allah tu dekat aja. Surah 2, 186 ni, Allah ceritakan dia tu dekat je dengan kita. Macam mana kita ni tak boleh pula, kita nak kena ikut orang lain. Maksudnya, sebenarnya kalau kita faham apa yang Allah cakap kat kita ni, jawapan dia semua ada kat sini. Nanti kita dah belajar tau perkataan ni semua. Cubalah tengok ayat ni. Kalau saya penggalkan, keluarkan satu-satu. Slowly kita buat. Satu ayat je satu hari pun dalam bulan Ramadan ni boleh. Sekejap, ini rangkap. Saya selalu fikir satu perkataan. Ni ada dua. Ani. Fa. Ini. Qaribun. Ni tadi fi'il mudhari' kita dah belajar. Ujibu. Da'wata. Ad-da'i. Iza. Da'a. Ni. Jadi kat sini kalau kita dapat faham ni Allah cerita tengah cakap dengan kita ni. Cakap pada Nabi SAW masa tu.
Banyak orang bila ditanya tentang Allah, dia, ni kita dah belajar tau ni, lam sukun hari tu, masa kita belajar harf. Fal, yastajibu, li, ada dua ni. Wa, lam sukun tu. Yu'minu. Cuba buat ni je. Pada hujung minggu ni, kita cuba terjemahkan ayat ni, kok mana kita dapat lah. Sebanyak yang kita dah belajar. Banyak yang kita dah belajar sebenarnya. Harfnya dari segi harf, isim dan juga fi'il. Okey. Jadi kalau ni saya bagi sekali lalu je lah. Supaya balik nanti boleh semak semula. Dan apabila telah bertanya oleh ia akan engkau, oleh hamba-hamba bagiku, ani dari hal aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu, aku segera menjawab. Aku menjawab da'wata, seruan. Doa. Da'wata akan doa ataupun panggilan, seruan daripada seorang yang menyeru apabila telah menyeru, telah berdoa oleh ia akan daku. Maknanya dalam keadaan dia berdoa kepadaku tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu pun. Aku segera bagi, kata Allah. Maka, lam sukun. Lam sukun apa terjemah dia? Hendaklah. Hendaklah mereka memenuhi, menjawab ataupun memenuhi bagi aku. Dan hendaklah mereka beriman kepada aku. Supaya, la'alla, supaya kan, supaya mereka terbimbing. Mereka mendapat bimbingan. Kalau nakkan bimbingan, Allah dekat. Minta dengan Allah. Macam nak minta dengan Allah? Kena belajar, faham apa yang Allah kata kat kita. Kalau kita nak tahu tentang seseorang tu, apa yang dia tulis tentang diri dia. Macam itulah biografi kan. Ni bukan cerita biografi, ni memang kitab ni daripada Allah. Kalamullah. InsyaAllah. Jadi kalau rasa susah, rasa pening, rasa macam tak dapat je, Allah kata, tanya kat aku. Minta tolong pada aku. Allah kata, uji budak watada'i idza da'ani. Aku ni dekat. Okey, baiklah, saya rasa okey, cukup bit macam tu, boleh. Bit lain kali dah boleh bagi tadabbur juga tu. Kita boleh doa penutup ya, teacher? Boleh. Bit ke? Tak. Ya, saya. Boleh je. Kalau bit nak tutup pun boleh. Bukan saya. Okey, yang lain tak ada soalan Tak ada. Okey, alhamdulillah. Ala kulli hal. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Qaribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sama-sama.